Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membincangkan bab 6 jadual berkala. Di mana dalam bab ini kita akan lihat mengenai konsep zarah. Zarah yang paling kecil dalam unsur yang disebut sebagai atom. Jadi soalan-soalan yang akan kita cuba jawab dalam bab ini ialah apakah struktur binaan untuk atom, kemudian mengapakah atom bersifat neutral. Tentunya soalannya, bagaimanakah unsur-unsur yang wujud di sekeliling kita disusun dalam sebuah jadual yang dinamakan sebagai jadual berkala. Ini antara soalan-soalan yang akan kita cuba jawab dalam video kali ini. Okey, sekarang kita tengok dahulu subtopik 6.1, pengelasan unsur. Jadi, sebenarnya subtopik 6.1.1 itu objektif kita adalah untuk merumuskan semua jiring terdiri daripada atom. Okay. Ini objektif kita yang pertama. Kemudian objektif kita yang kedua, 6.1.2, membezakan antara atom dan molekul serta unsur dan juga sebatian. Jadi ini ada 4 istilah lah. Yang pertama kita ada istilah atom, yang kedua kita ada istilah molekul, kemudian kita ada istilah unsur, dan yang terakhir kita ada istilah sebatian. Sekarang kita tengok dahulu struktur atom. Yang pertama, semua jiring dibina daripada zarah-zarah yang seni dan diskrit yang dinamakan sebagai atom. Zarah-zarah ini namanya atom. Yang kedua, istilah atom berasal daripada perkataan automos dalam bahasa Yunani yang bermaksud tidak boleh dibahagikan. Dan secara konsepnya, atom ini merupakan zat yang paling kecil sekali yang tidak boleh dibahagikan kalau mengikut daripada istilah asalnya. Jadi oleh itu, atom dianggap sebagai unit zarah jiring yang paling ringkas selama ini. Walau bagaimanapun, kajian yang terbaru, kajian sains yang berterusan mendapati sebenarnya atom mengandungi komponen-komponen seperti proton, neutron, elektron dan sebagainya. Jadi ini merupakan sub-atom, komponen-komponen kepada atom. Saya tengok struktur sebuah atom. Ini struktur dia secara 2 dimensi. Jadi yang pertama sekali kita ada di bahagian tengah ini. Bahagian tengah ini dinamakan sebagai nukleus, yang mengandungi, kalau dilihat sini ditulis ada 6 proton dan juga 6 neutron. Dan proton ini yang berwarna biru ini ditandakan dengan tanda positif. Bermaksud di sini proton bercas positif. Manakala neutron pula tidak dilabelkan positif ataupun negatif, maka dia bercas neutral. Kemudian dalam orbit ini, orbit yang mengelilingi nukleus ini ataupun orbit ini juga dikenali sebagai berkala. Ada struktur pula yang berwarna hijau yang ditandakan dengan simbol negatif. Jadi ini sebenarnya adalah sub-atom atau komponen atom yang bernama elektron dan ianya bercas negatif. Jadi cas untuk elektron adalah negatif, cas untuk proton adalah positif, dan cas untuk neutron ianya tidak ada cas. Maka dia adalah neutral. Jadi ini contoh untuk atom karbon. Atom karbon.
Okey, seterusnya kandungan utama dalam sebuah atom ialah nukleus. Kemudian ada elektron. Saya konsepnya nukleus berada di tengah dan elektron ini mengelilingi, sentiasa bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit ataupun petalanya. Seterusnya nukleus mengandungi nukleon yang terdiri daripada proton dan juga neutron. Jadi bila disebut nukleon, ianya merujuk kepada bilangan proton dan juga bilangan neutron yang ada dalam nukleus. Kemudian proton bercas positif, neutron tidak bercas, dia neutral, dan elektron bercas negatif dan bergerak mengelilingi nukleus dalam lintasan tersebut dibina daripada arah senaga tetap yang dikenali sebagai orbit. Ada juga istilah yang digunakan adalah petala. Petala P-E-T-A-L-A, petala. Okey, so kita tengok sekarang ni konsep untuk molekul. Jadi molekul terbentuk apabila atom-atom yang kita bincangkan tadi bergabung secara kimia. Jadi bila atom-atom itu bergabung secara kimia, maka ia membentuk molekul. Okey, untuk molekul ini, molekul boleh mengandungi lebih daripada satu atom. Atom-atom yang bergabung itu boleh berasal daripada unsur yang sama atau unsur yang berlainan. Ada dua kaedah lah. Atom yang bergabung dengan atom yang datang daripada unsur yang sama ataupun daripada unsur yang berlainan. Unsur ni apa contohnya? Hidrogen. Hidrogen merupakan unsur. Kemudian oksigen merupakan unsur. Jadi kalau disebut unsur yang sama, hidrogen dengan hidrogen sebagai contoh. Kalau unsur yang berlainan, mungkin gabungan antara hidrogen dengan oksigen ataupun bahan-bahan lain. Jadi itu yang disebut mengenai unsur yang sama ataupun unsur yang berlainan. Okey, so kita tengok contoh gabungan atom untuk membentuk molekul. Contohnya ini kita ada dua atom hidrogen daripada unsur yang sama lah, sebab unsurnya adalah hidrogen. Kemudian dia bergabung membentuk satu ada ikatan kimia di sini. Jadi ini membentuk molekul. Yang ini ditulis sebagai contohnya H2, iaitu gas hidrogen sebagai contoh. Satu atom hidrogen bergabung dengan satu atom hidrogen membentuk satu molekul hidrogen. Itu konsep ini jika melibatkan unsur yang sama. Saya tengok pula membezakan unsur dan juga sebatian. Unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Itu dia maksudkan dengan unsur. Terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Unsur yang berlainan mempunyai struktur atom yang berlainan. Maksudnya kalau kita bandingkan antara unsur besi dengan unsur kuprum, dia berlainan. Maka bila dia berlainan unsur, maka dia mempunyai struktur atom yang berlainan juga. Unsur adalah unik dan tidak boleh dibina dengan menggabungkan atom-atom yang lain secara kimia. Dia unik, tidak boleh kita gabungkan sesuatu untuk menghasilkan unsur tersebut. Contohnya besi, tidak boleh campur kuprum campur dengan plumbum untuk besi, tak boleh. Ataupun oksigen, kita tak boleh nak ambil hidrogen, tambah hidrogen jadi oksigen, tak mungkin. Itu disebut unsur adalah unik dan tidak boleh dibina dengan menggabungkan atom-atom yang lain secara kimia. Okey, contoh untuk atom ringkas sebagai unsur yang berlainan. Ini atom contohnya untuk oksigen. Ini untuk hidrogen. Ini untuk karbon. Ini untuk nitrogen. Kemudian kita ada untuk klorin dan kita ada untuk fluoride. Jadi ini ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur. Dan 6 unsur ini kalau kamu lihat diwakili oleh
wakil atom-atom yang berlainan, sama ada dari segi saiz ataupun warna. Kita nak tunjukkan bahawa unsur ini, setiap unsur mempunyai atom yang berbeza. Okey, kemudian kita ada konsep sebatian, terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua jenis atom yang bergabung secara kimia. Okay. Ini terbentuk daripada dua atau lebih dua jenis atom yang bergabung secara kimia. Sebatian. Jadi gabungan atom-atom yang berlainan secara kimia itu dikenali sebagai molekul. Jadi bila dia bergabung secara kimia, maka ianya dikenali sebagai molekul. Okay. Contoh molekul bagi sebatian yang berlainan. Yang pertama, kita ada sebatian karbon dioksida. Dinamakan sebatian kerana dia terbina daripada dua unsur, iaitu karbon dan juga oksigen. Jadi membentuk karbon dioksida. Jadi formula kimia dia begini. CO2. C untuk karbon, O untuk oksigen. Maksudnya dia ada satu atom karbon, ada dua atom oksigen. Maka ditunjukkan modelnya begini. Maksudnya apa? Yang kuning itu merupakan karbon dan yang berwarna biru ini merupakan oksigen. Jadi ini bila dia menyebabkan dua unsur yang diikat secara kimia, maka dia merupakan molekul. Oleh kerana ianya terdiri daripada dua unsur, karbon dan juga oksigen, maka ianya adalah sebatian. Kemudian ini tak perlu untuk air. Air juga, kalau tengok di sini, formula kimia dia H2O. Maksudnya dia ada dua hidrogen dan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen di sini. Maka yang berwarna biru ini merupakan oksigen, yang berwarna merah ini merupakan hidrogen. Jadi dia merupakan molekul kerana hidrogen dan oksigen bergabung secara kimia, dan merupakan sebatian kerana ia terdiri daripada dua unsur. Kemudian kita ada metana, CH4. C ini untuk karbon, H untuk hidrogen. Jadi satu atom karbon bergabung dengan empat atom hidrogen membentuk metana. Jadi di sini kalau kita nak tengok di sini, mana satu yang kuning ini adalah wakil untuk karbon, yang merah ini wakil untuk hidrogen. Mereka diikat secara ikatan kimia, maka ianya merupakan molekul. Dan ada dua unsur, karbon dan hidrogen, maka ia merupakan sebatian. Dan contoh terakhir kalau kita tengok di sini adalah untuk fluorokarbon, atau dikenali sebagai CFC, fluorokarbon. Jadi ini kita ada yang pertama sekali Cl ini simbol untuk klorin, kemudian F untuk fluorin, dan C yang ujung ni adalah untuk karbon. Maksudnya dia ada tiga atom klorin, satu atom fluorin dan satu atom karbon. Maka ini merupakan sebatian kerana mereka terikat secara kimia. Mereka merupakan molekul kerana terikat secara kimia, dan merupakan sebatian kerana dibina lebih daripada satu unsur. Okey, sini tengok pada 6.1.3 mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam, dan gas nadir dalam jadual berkala. Saya tengok dengan lebih jelas mengenai jadual berkala. Jadi kita tengok dahulu klasifikasi unsur. Unsur terbahagi kepada logam. Contoh logam kita ada magnesium, aluminium, zinc, besi. Ini contoh untuk unsur daripada logam. Kemudian kita ada unsur separa logam. Separa logam ni maksudnya dia menunjukkan sifat logam dan juga bukan logam. Kita ada boron, silikon dan juga germanium. Kemudian kita ada unsur bukan logam. Contoh diberikan kita ada karbon, sulfur dan juga fosforus. Jadi ini adalah klasifikasi untuk unsur. Dan untuk gas nadir, contohnya kita ada gas nadir helium, kita ada neon, ada lagi argon, xenon dan sebagainya, merupakan gas nadir.
Okey, dan sekarang kita tengok kedudukan logam, separuh logam, bukan logam dan gas nadir. Ini adalah jadual yang dikenali sebagai jadual berkala. Dan untuk memahami jadual ini, yang pertama sekali, jadual ini disusun daripada atas ke bawah. Jadi bila bergerak daripada atas ke bawah, itu merupakan kumpulan yang dinamakan kumpulan lah. Bila kita bergerak daripada atas ke bawah untuk kolom tersebut atau lajur tersebut, ianya dinamakan sebagai kumpulan. Jadi kita ada dua jenis kumpulan. Kalau tengok di sini, ada di atas pada setiap lajur ini ditulis dengan nombor dalam bentuk Roman. Roman 1, 2, kemudian kita ada nombor 3, nombor 4 Roman, 5 Roman, 6 Roman, 7 Roman, dan 8 Roman. Jadi ini pun dipanggil sebagai kumpulan. Kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7, kumpulan 8. Dan juga kalau kamu lihat ada lagi tulisan nombor dalam bentuk tulisan rumi, tulisan biasa yang kita gunakan sekarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 18. Ini pun ditakrifkan juga sebagai kumpulan. Ini lebih detail lah kumpulan ini. Untuk konsep kumpulan yang menggunakan nombor Roman itu, kolom-kolom pada bahagian ini, di antara kumpulan 2 sampailah kumpulan 3 di sini, ataupun daripada 2 rumi sampailah 13 rumi ini, dikenali sebagai logam peralihan. Jadi untuk pada bahagian tengah ni lah, pada sini sampai sini, untuk konsep kumpulan yang menggunakan nombor Roman ini, di sini tidak ada nama kumpulan khas, namanya adalah unsur peralihan ataupun logam peralihan. Itu konsepnya. Kemudian jadual ini juga disusun daripada kiri ke kanan. Jadi bila bergerak daripada kiri ke kanan, ini bergerak begini, bergerak begini. Setiap barisan itu dinamakan sebagai kalaan atau color. Ini color yang pertama, color yang kedua, color yang ketiga, color yang keempat, hinggalah color yang ketujuh. Dan color ini merujuk kepada bilangan orbit ataupun bilangan petala yang ada dalam atom-atom tersebut. Contoh kalau kita ambil pada color yang pertama ni, kita ada unsur, kalau kita besarkan di sini, H ini mewakili hidrogen. Hidrogen. Maka untuk atom hidrogen, ianya hanya mempunyai satu orbit sahaja. Kalau kita lihat di sini, pada color yang pertama juga, pada kumpulan 8 atau 18 ini, kita ada unsur He untuk helium. Helium juga mempunyai satu orbit pada atom dia. Tapi kalau kita pergi pula pada color yang kedua, barisan yang kedua ni, contohnya kita ada lithium, logam lithium. Logam lithium, jika dia berada pada kumpulan 2, maksudnya dia mempunyai 2 orbit. Atom lithium mempunyai 2 orbit ataupun 2 petala. Sama juga dengan atom beryllium. Beryllium pun logam juga. Dia pun mempunyai 2 orbit pada atom dia. Jadi itu konsep untuk petala. Maksudnya kalau di sini kita ada pada petala yang ketujuh ni, di sini petala ketujuh. Contoh kalau kita tengok pada ini,
unsur yang pertama yang berada pada kumpulan 1 kala yang ke-7, francium ini, sepatutnya secara konsepnya dia akan mempunyai 7 kala. Dia mempunyai 7 kala. Jadi itu konsep dia. Seterusnya kalau kita tengoklah pada kedudukan logam pula. Dengan logam ini. Tapi sebelum itu saya guna terangkan kepada kamu mengenai bagaimana setiap unsur ditulis di dalam jadual berkala ini. Kalau kita lihat pada usahakan di sini. Kita ambil sebagai contoh yang ini. Ini merupakan unsur yang bernama hidrogen. Sebab simbol dia H besar. H besar ini dalam kimia mewakili unsur hidrogen. Jadi H besar, yang besar kamu nampak ni pada setiap unsur yang ada dalam jadual berkala ini adalah mewakili simbol unsur. Jadi itu simbol unsur. Manakala di bawahnya dengan tulisan yang lebih kecil ditulis pula nama penuh. Jadi itu merupakan nama unsur. Kemudian nombor yang di atas, nombor yang berada di atas ini merupakan nombor proton. Nombor proton bermaksud ianya adalah bilangan proton. Jadi maksudnya untuk unsur hidrogen dia ada 1 proton sebagai contoh. Maka kalau untuk yang di bawah ini, nombor yang di bawah ini ditakrifkan sebagai jisim atom relatif. Jisim atom relatif. Nombornya masih lagi 1 di sini. Contohnya lah. Dan jisim atom relatif ini juga kalau kita jisim atom relatif ini juga adalah bersamaan dengan nombor nukleon. Ada istilah lain digunakan ialah nombor nukleon. NUEK, ejaan tulisan cantik sebab menggunakan mouse saja. Kita ada nombor nukleon, di mana nombor nukleon ini pula adalah bersamaan dengan bilangan proton ditambahkan dengan bilangan neutron. Jadi proton dan neutron merupakan subatom yang ada dalam nukleus. Jadi bila disebut sebagai jisim atom relatif, jadi dia merujuk kepada nombor nukleon yang bersamaan dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Dan bila sebenarnya bilangan proton tambah neutron ini sebenarnya memang mewakili jisim untuk atom tersebut. Sebab jisim yang ketara wujud pada proton dan juga pada neutron. Elektron jisimnya adalah bersamaan dengan 1/1840. Sangat-sangat kecil lah. Maksudnya boleh diabaikan. Okey, jadi itu untuk penerangan mengenai konsep ini. Walau bagaimanapun, saya pernah terjumpa dengan beberapa rujukan yang menunjukkan bahawa jisim atom ditulis di bahagian atas, nombor nukleon ditulis di bahagian bawah. Secara konsepnya, kalau kamu tengok mana-mana nombor, tak kisahlah di atas atau di bawah ditulisnya, atau sama ada di atas ni atau di bawah ni, yang nombor besar sentiasa merujuk kepada jisim atom relatif. Nombor yang lebih kecil merujuk kepada nombor proton. Dan juga kamu ingat, kita tanyalah dalam atom dah dibincangkan mengenai neutron, dah dibincangkan mengenai proton. Bagaimana pula dengan elektron? Nombor elektron sebenarnya sama dengan nombor proton. Secara konsepnya, nombor proton sama dengan nombor elektron. Maksudnya bilangan proton mesti sama dengan bilangan
elektron untuk menghasilkan atom yang neutral. Okay. Sesuatu yang neutral akan terbentuk jika cas positif sama dengan cas negatif. Okay, so-nya. Jadi kita dah faham sekarang ni macam mana susunannya. Secara umumnya unsur dalam jadual berkala dikumpulkan dalam bentuk laju atau kolom yang dinamakan sebagai kumpulan. Kemudian juga dari kiri ke kanan membentuk barisan yang dikenali sebagai kala. Sekarang kalau kita lihat kedudukan logam di mana, jadi kalau melihat pada bahagian ada petunjuk di bawah ini. Kalau tengok tak berjelas lah. Tapi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya separuh logam ini yang paling ketara sekali, warnanya paling cerah, paling cair sekali. Logam yang kedua cerah, dan yang paling gelap sekali adalah bukan logam. Jadi kalau kita nak tengok untuk logam dahulu, dia bermula daripada kumpulan satu kecuali untuk hidrogen. Hidrogen kalau kamu lihat di sini warnanya gelap, maka dia adalah bukan logam. Yang warna sederhana cerah ini, tengok bermula daripada unsur yang kedua pada kumpulan satu sampailah unsur yang terakhir pada kumpulan tersebut. Kemudian bawa sampailah sampai kepada unsur terakhir pada kumpulan 7 Roman ataupun 17 biasa ni. Kemudian bawa ke kumpulan 2 bermula daripada unsur yang pertama dan semua unsur dalam kumpulan 2, kemudian semua unsur dalam kumpulan 3 atau unsur peralihan tu 4, 5, 6, 7 sampai 12. Kemudian untuk kumpulan 3 Roman dan kumpulan 13 Rumi tu sampai unsur yang kedua. Unsur yang ketiga masih lagi sampailah yang terakhir. Kemudian untuk unsur dalam kumpulan 14 atau kumpulan 4 Roman, ke bawah ini unsur berapa ni? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada satu wakil logam pada kumpulan 5 atau 15. Dan ada satu lagi logam unsur yang terakhir pada kumpulan 6. Dan yang terakhir adalah unsur terakhir pada kumpulan 7. Jadi apa yang cikgu tunjukkan di sini antaranya adalah range dia merupakan unsur untuk logam. Manakala untuk separuh logam, dia bermula daripada unsur yang pertama pada kumpulan 3. Ini unsur yang pertama pada kumpulan 3 ataupun kumpulan 13. Kemudian ada pula pada unsur yang kedua dan ketiga pada kumpulan 4 atau 14. Kemudian unsur yang ketiga, ini untuk kumpulan 4 atau 14 unsur yang kedua dan yang ketiga. Manakala untuk kumpulan 5 ataupun 15 pada unsur yang ketiga dan yang keempat. Dan pada kumpulan 4 atau 16, 6 atau 16 ini kita bermula daripada unsur yang keempat sampai yang kelima. Kemudian pada unsur yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima pada kumpulan 7 atau 17 dan satu lagi di sini di sini pada kumpulan jelas sebenarnya, kita pastilah ini kelas sama kita akan tengok lebih jelas lah. Tapi secara umumnya ini secara condong ini adalah untuk separuh logam. Dan yang gelap di sini yang bermula daripada unsur pertama kumpulan 4 atau 14 ini. Kita buat sini dia punya bentuk dia naik ke atas untuk helium dan sampai di sini. Ini adalah untuk unsur bukan logam. Kita tengok lebih jelas. Ini tak berapa nak jelas. Saya tengok pada slide ini lah jelas. Ini.
Ini dia nampak lebih jelas daripada yang tadi lah. Dan untuk separuh logam senang sebab diwakilkan dengan warna oranye. Warna oranye masuk di sini, yang warna oranye semua baru nampak jelas. Sampailah pada kumpulan 16. 16 ni atau kumpulan 6 lah. 6 pada yang menggunakan sistem Roman di sini merupakan separuh logam. Dan kalau ada orang tanya apa yang dimaksudkan dengan siri lantanida dengan siri actinida ini merupakan unsur-unsur. Kalau kamu tengok, kalau warna kuning adalah logam, maka dia adalah logam. Unsur-unsur logam yang mempunyai sifat radioaktif. Ini bawah ini. Ini nampak jelas. Dan dinyatakan ini dalam buku teks sebenarnya, daripada buku teks Sains Kelas 1. Dikatakan sehingga tahun 2016 terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Maksudnya di sini, kalau dijumpai unsur-unsur baru, maka ini akan dimasukkan juga ke dalam jadual berkala yang telah pun dikemas kini lah. Ini bergantung lah. Jadi ini untuk kefahaman kita lebih jelas. Jadi kamu boleh rujuk pada buku teks kamu untuk merujuk atau mendapatkan maklumat-maklumat yang tidak jelas. Mungkin tak jelas. Jadi cikgu terangkan menggunakan PowerPoint yang lain. Lihat. Okey, jadi selesai untuk ini. Okey, apa lagi yang belum selesai? Gas nadi. Jadi yang bukan logam kita dah tahu tadi. Jadi untuk gas nadi ini merujuk pada gas yang sebenarnya dia tidak bertindak balas. Dia adalah gas lengai, istilah lain lengai ataupun gas adi. Dia tidak bertindak balas. Tak maksudnya tidak balas. Dia berada pada kumpulan 18 ataupun kumpulan 8 ini. Bermula daripada helium, kita ada neon, argon, krypton, xenon, radion dan sebagainya. Ini antaranya. Dan yang bermula dengan U ini belum lagi diberi nama secara rasmi. Kalau untuk beri nama ni dia mestilah dipersetujui oleh satuan saintis. Okey, ini nak menerangkan seperti tadi lah cikgu ceritakan tadi mengenai pada setiap kotak yang ada pada jadual berkala itu mewakili satu unsur. Jadi jika kamu tengok pada unsur tersebut, yang pertamanya ada huruf besar atau huruf kecil yang ditulis di tengah yang besar tu, itu mewakili simbol kimia unsur. Kemudian di bawahnya dengan tulisan lebih kecil ditulis pula nama unsur. Kemudian dia ada dua nombor. Nombor di bahagian atas yang kita terangkan tadi merujuk kepada nombor proton ataupun jumlah proton. Kemudian di bahagian bawah, nombor yang di bahagian bawah itu adalah untuk jisim atom relatif ataupun bersamaan juga dengan nombor nukleon ataupun bersamaan juga dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Jadi jadual berkala mengandungi 18 kumpulan yang disusun dalam laju yang menegak sebagai kolom tadi. Kemudian unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama diletakkan dalam kumpulan yang sama. Jadi itu konsepnya sebenarnya. Awak kena faham, semua unsur yang ada dalam kumpulan yang sama, contohnya kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama. Kumpulan 2 semua unsur dalam kumpulan 2 mempunyai sifat kimia yang sama sampailah kumpulan 18. Maksudnya kalau yang terakhir itu semua unsur dalam kumpulan 18 mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, sebenarnya kumpulan-kumpulan yang tertentu mempunyai nama yang unik. Contohnya kumpulan 1. Kumpulan 1 ni dikenali sebagai kumpulan logam alkali. Kumpulan di antara kumpulan 2 hingga kumpulan 2 sebenarnya, kumpulan 3. Kumpulan 3 bermula pada kumpulan 3 tu sampailah pada kumpulan 12.
merupakan logam peralihan ataupun dikenali juga sebagai unsur peralihan. Jadi ini kumpulan 2, ini kumpulan 3. Bermula daripada kumpulan 3. Okey, kumpulan 2 pun sebenarnya ada nama khas dia. Kumpulan 2 ni merupakan kumpulan logam alkali bumi. Itu kumpulan 2 dinamakan sebagai kumpulan logam alkali bumi. Kumpulan 18 ataupun kumpulan 8, mana-mana yang menggunakan kumpulan dalam huruf Roman, merupakan gas nadi ataupun gas adi. Jadual berkala mengandungi 7 kala yang disusun dalam baris melintang. Kemudian siri lantanida dan siri actinida merupakan logam radioaktif yang terletak pada kala yang ke-6 dan kala yang ke-7. Sepatutnya, maksudnya apa ni? Lantanida sepatutnya berada pada kala yang ke-6, manakala actinida berada pada kala yang ke-7. Maksudnya, apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, sifat unsur logam berkurang secara berangsur-angsur. Itu maksudnya. Bila kita bergerak daripada kiri ke kanan pada jadual berkala, maka sifat logam unsur akan berkurang secara berangsur-angsur. Secara keseluruhannya, logam berada di sebelah kiri jadual berkala kecuali hidrogen. Ini salah eja, maaf, ada arah. Hidrogen merupakan satu-satunya bukan logam yang berada pada kumpulan 1. Hidrogen ini merupakan unsur ataupun atom yang paling ringan sekali. Yang kedua, bukan logam berada di sebelah kanan jadual berkala. Dan separuh logam berada di antara logam dan bukan logam. Kemudian gas nadi pada kumpulan 18 merupakan sekumpulan unsur yang tidak bertindak balas secara kimia dengan unsur yang lain. Okey, sini tengok pula 6.1.4 membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Kita akan sambung pada video bahagian 2 nanti untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.